Sebahagian ulama menyatakan tidak ada masalah. Yang terbaik kita ikut cara masjid. Kadang-kadang ada tandas, lepas daripada tandas tu keluar, dia ada bilik air, dia ada paip air untuk yang itu lagi baik. Sebab itu bagi saya, desain rumah orang Islam ni ialah, kita kata bukan mesti mahal sangat, tapi dalam konteks kemampuan, biar kita ikut cara yang kita nak. Contohnya, sekurang-kurangnya bilik ada 4, bilik tidur ada 4. Ini saya cakap kalau orang ada anak, anak lelaki ada, anak perempuan ada. Sekurang-kurangnya adanya bilik tamu. Kerana bila orang mari jadi susah hati kita. Ibu bapa mari pun susah hati, terpaksa bagi. Sekurang-kurangnya ada tempat sembahyang khas. Sekurang-kurangnya memisahkan antara tempat wuduk dengan tempat qada hajat. Dan yang kedua, pentingnya kebersihan tandas dijaga. Kalau boleh dalam tandas ada satu selipar yang lain berbanding dengan yang dibawa kemari. Bilik air dipastikan betul dan diajar kepada anak-anak kita bagaimana cara qada hajat, buang air besar, air kecil, bagaimana suruh dibersih, disapu, disucikan, supaya kebersihan itu dia tahu. Sebab orang duduk dalam tandas seorang-seorang. Jadi dia ajar daripada kecil lagi cara macam tu. Sebab itu sekarang kita tengok ada tempat tandas ni cukup baik, tapi ada tempat kita masuk tu keluar balik kerana kekotorannya, najis yang tak dibersih dengan sempurna. Maka ketika itu pencemaran dan boleh membawa kenajisan itu dari segi ghalabatuz zan tu kuat sangat. Atas asas itulah kita katakan sebaik-baiknya kita pisahkan, biar ada sedikit ruang beza antara qada hajat dengan tempat mandi, dan juga kalau boleh tempat wuduk. Sekurang-kurangnya dua ini yang ada penting. Kalau sekali itu dia memang berdasarkan kepada yang masyhur daripada kitab fiqh, tidak dibenarkan baca Quran ketika dalam tandas. Bahkan kita minta doa kat Tuhan sebelum kita masuk tandas. Dalam banyak riwayat Nabi SAW ajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Satu riwayat minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Dan saya tengok masjid ini mengambil satu kecaknaan dan keprihatinan yang baik. Bila kita tengok bilik mandi depan sana, yakni untuk imam atau petugas-petugas masjid, dibezakan antara tandas dengan tempat wuduk dan juga dengan tempat kita kata singki dan seumpamanya. Itu cara yang paling baik, wallahu a'lam. Soalan yang kedua daripada Puan Zulaikha, saya jenis tak boleh tengok lipas sebab geli. Bila saya tengok lipas, saya mesti bunuh dia. Persoalannya apa hukum saya bunuh lipas itu? Berdosa ke tidak? Ada binatang-binatang yang dipanggil sebagai hasyarat. Hasyarat ni maknanya binatang-binatang yang kecil yang boleh membawa kepada kesukaran dalam kita hidup. Contohnya kita kata seperti nyamuk, seperti lalat. Ini dipanggil hasyarat. Termasuklah juga lipas. Maka binatang-binatang seperti ini yang membawa kepada kotoran, yang membawa kepada kesukaran untuk menjaga makan minum kita atau makanan kita, maka hukum membunuhnya tidaklah menjadi kesalahan. Cuma dalam Islam dia ajar cara bunuh, jangan lagi bakar. Itu cara tak berapa sesuai berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, la yu'azzabu bin nar illa rabbun nar. Tidak diazab
dengan cara menggunakan api, melainkan tuang kepada api, yakni Allah Rabb al-Alamin. Sama ada kepada manusia ke, sama ada kepada binatang ke, tak boleh kita buat cara seperti itu. Kemudian seterusnya, adakah roh kita akan tergantung sekiranya kita mati dan keadaan kita tidak selesaikan samang seperti saman DBKL, AES dan lain-lain. Ini termasuk dalam istilah Islam. Dia ada dari segi kanun Islami, dia ada beberapa bahagian. Satu, maksiat ni berzina, sama ada redha sama redha, suka sama suka, hukumnya haram, dosa. Kena samang ke tak kena samang ke, terlepas ke tak terlepas ke, berdosa, haram perbuatan tersebut. Satu lagi dinamakan sebagai, memang sepakat sama ada dari segi undang-undang ataupun hukum, mencuri, merokok, menyamu. Fiqh syariah pun kata haram, undang-undang pun kata haram. Tak ada tepat kata mencuri halal, dibolehkan. Orang tak buat kerja macam tu. Jadi yang itu dia kena hukum, yang ini hukumnya berdosa, hukum ni haram. Sama ada dari segi undang-undang negara ataupun. Yang ketiga, dinamakan kesalahan. Dalam bahasa Arab dipanggil mukhalafat. Mukhalafat ni, dengan kesalahan tersebut, dia bukan dalam bentuk tetap macam tu, tapi di sana terdapat banyak pengecualiannya. Ada hukum berdasarkan pengecualian. Ini dipanggil mukhalafat. Antaranya ialah lampu merah sebagai contoh. Lampu merah ni halal tak kita langgar? Memang tak boleh. Tapi ada bab tertentu, kereta mari sekap. Kadang-kadang trafik jam banyak sangat, polis pergi tahan, dia suruh lalu kot ni seteri banyak kereta, lepas tu dia sekap balik, dia suruh hak ni pula lalu. Kadang-kadang kita tengok lampu tu merah masa tu, tapi dia suruh pergi juga. Boleh tak kita buat keras, tak pergilah lampu merah. Ngamuk dia. Sebab apa? Sebab di situ kerana adanya maslahat yang lebih besar untuk cepat dan seumpamanya. Langgar lampu merah ni dipanggil mukhalafah. Mukhalafah ni bergantung kepada kerajaan. Kerajaan kata tak apalah, sempena dengan pemilihan baru ni kita nak potongan 90%. Boleh tak dibuat? 70% boleh. Kita maafkan, boleh. Tapi kalau tak maaf, wajiblah kena bayar. Dia bukan masalah berdosa di sini. Ini masalah peraturan. Sebab bila kita bayar, dia delete dah nama kita. Orang tu, saya ingat satu zaman hari tu, zaman dah lama lah, dalam 15 tahun ke lepas, 10 tahun lepas gitu. Ada pejabat polis Malaysia lah, dia beri diskaun yang besar kepada orang supaya bayar saman 50 ke 70%, saya dah ingat lah. Ada orang tu sampai 30 saman, 40, jual lembu. Jual lembu lepas tu balik selesai. Jadi bila kita sebut mukhalafah, hukumnya berbeza. Dia bergantung kepada kerajaan, bergantung pada penguatkuasa pada masa itu. Jadi kita tak bolehlah nak mengambil hukum tersebut sebagaimana yang saya sebut dua hukum sebelum pada tu. Hukum curi ke, itu lain tuan-tuan. Maka itulah keadaan sebenarnya. Baik, jadi yang ini berdasarkan kepada terma, kalau dimaafkan tak ada masalah. Banyak kadang-kadang hukum tersebut bila berlaku kematian halal gitu je, dia tak tutup dah daripada kaum keluarga apa-apa seumpamanya. Itu tengok kepada isu case by case. Soalan seterusnya, adakah boleh guna nama durian jenis XO? Yang kita tahu XO itu nama sejenis arak whisky. Penamaan ini yang pertama sekali berdasarkan kepada apa yang terdahulu. Kadang-kadang kita dah ada dulu nama ni, tapi akhirnya kemudian diubah dah kepada maksud nama lain pula.
Maka yang ini kita tengok huruf, kita kena tengok tempat dan seumpamanya. Bahasa kita, bahasa orang kampung, saya ingat kalau saya di Terengganu ke apa ke, sebagai contoh, ni bahasa orang baik, bahasa orang kampung. Ji nak minum Ji? Kata memang nak sedaga sangat. Tapi kena kaki arak, awak minum tak lagi? Lain dah tu. Minum juga sebut. Lain dia. Jom kita pergi minum. Kepala dia nampak dah disco ke bar ke apa ke benda. Nama minum juga, tapi ini keadaannya. Oleh kerana itu, kalau saya sendiri pun tengok SO, saya tak kata macam tu. Sama kita pernah jawab dalam masalah Heineken. Ada dalam pandangan kita macam mana. Apa yang berlaku kita tak nafikan, jika sekiranya ada yang halal-halal, yang tak halal tak halal. Cuma apabila membawa kepada jenamaan yang menjadi syubhah kepada orang, maka sepatutnya dielakkan supaya tak keliru. Orang Kelantan. Kadang-kadang yang nama kuih-kuih tahi itik, Allah kasar bunyi. Tahi itik kata kuih. Kita tahi tu najim mutawassithah lah. Tak boleh lah, tapi sedap kan mai makan. Suka sangat makan. Kuih tahi itik kata Allah hendak makan. Dan seumpamanya. Jadi namaan ni kena tengok. Begitu juga yang boleh atau tak. Cuma cuba elakkan daripada sebarang bentuk syubhat. Daripada Cik Nizam, seorang telah mencuri harta benda kita. Adakah boleh sekiranya kita menggunakan ayat-ayat yang diambil daripada Al-Quran dan doa tertentu untuk mendatangkan mudarat kepada si pencuri tersebut? Sebaiknya bila dia curi harta kita, kita minta harta tu dapat balik lah. Sebab isunya harta, bukanlah masalah dukia. Betapa ramai di kalangan orang saleh, orang mencuri itu akhirnya bertaubat kepada Allah. Ada dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Orang masuk rumah dia nak curi, akhirnya tak dapat nak curi. Bila tak dapat nak curi sebab dia miskin, apa-apa kedana tak ada apa satu. Dia tahu orang tu nak curi gini-gini, dia beri payang air, payang buyung kecil kepada orang tu. Orang kata kenapa? Dia kata supaya dengan sebab kamu dapat juga bawa daripada rumah aku ni, kamu boleh letak air semayang, kamu boleh semayang waktu malam. Orang curi mana nak semayang malam? Akhirnya orang tu bertaubat kepada Allah. Jadi banyak baik. Seorang perempuan, sahabat Nabi perempuan, dikatakan mencuri zaman dulu, daripada golongan Al-Khashamiyah. Selepas dijatuhkan hukuman, wa hasunat taubatuha, maka baik dan eloklah taubatnya. Akhirnya dia jadi orang yang soleh, dia jadi orang yang baik. Jadi dengan sebab itu, kalau boleh kita doa yang baik kepadanya. Soalan seterusnya, adakah orang gila yang bukan Islam akan masuk syurga? Masalah ini khilaf ulama. Pandangan yang masyhur melihat kepada sebelum gilaan dia tu, dia Islam ke tak. Pandangan yang kedua menyatakan bila mana dia berlaku gila, maka dia ada mutaklif. Bila dia tidak ada mutaklif, maka dia akan diuji pada hari akhirat kelak. Apakah dia boleh Islam ataupun tidak, maka itu berlaku ujian. Dan kita ingat firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasulah. Kami sekali-kali tidak akan mengazab seorang itu melainkan kami hantar rasul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Tuhan kamu sekali-kali tidak menzalimi mana-mana hamba. Ulama menyatakan digunakan kalimah zallam. Zallam dengan mana amat-amat melakukan kezaliman. Dan diguna pula kalimah abid. Abid ini jamak kepada ataupun plural kepada abdun. Dia ada dua, abdun dengan ibad. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Tuhan yang rahman berjalan atas muka bumi dalam keadaan taat patuh kepada Tuhan. Jadi beza antara ibad dengan abid. Ibad ini maknanya hidup atas muka bumi, kita boleh nak buat jahat, baik, taat, deraka kita boleh buat. Ya ibadallah, tu atas muka bumi. Tapi digunakan di akhirat abid. Abid ni maknanya kita tak ada kuat dah, kita tunggu hukuman Tuhan je lah. Masa tu kita tak ada, nak lawang pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh ketika itu.
Sekarang banyak orang menyalah tafsirkan menjual agama. Boleh tuan jelaskan maksud sebenar menjual agama? Jual agama ni dalam arti kata gadaikan prinsip agama sehingga seseorang itu sanggup melakukan apa-apa atas nama agama, tetapi sebenarnya bukan begitu caranya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ini bukan maksud kalau kita beli Quran, jual Quran tak boleh tawar, dak. Tapi maksud di situ di mana gadaikan prinsip agama Allah kerana sedikit kepentingan dunia, akhirnya kebenaran itu tidak lagi terserlah. Soalan seterusnya, Puan Zubaidah. Saya mengalami masalah cepat mengantuk. Adakah sah salat saya sekiranya tertidur dalam salat? Kebiasaannya saya tertidur semasa tahiyat akhir. Dalam masalah tidur ni ada riwayat menyatakan sahabat radhiyallahu anhum, sebahagian mereka tak kala jaga malam kuat sangat semayang. Akhirnya bila semayang subuh kadang-kadang teruyung, rebah teruyung kok. Sebab itu semayang jemaah tu jadi tu. Kadang-kadang ini berlaku. Ini di luar daripada taklif kita, dimaafkan. Cuma takkanlah masa semayang tidur semua. Ini pun satu masalah juga. Semayang tidur dengan khutbah tidur. Dekat lain dengan politik segar pula mata. Baca WhatsApp tak tidur-tidur. Jarang kita tengok orang baca WhatsApp saya tidur. Jarang. Ini pun satu penyakit juga tu, kena rawat penyakit ni tuan-tuan. Haji Ahmad tanya, saya ada kemusykilan berkenaan solat. Adakah sah solat seseorang lelaki itu kalau dia solat dalam memakai rantai ataupun emas? Mazhab Syafi'i hukumnya sah selama mana dia menutup aurat, tetapi perbuatan memakai emas itu hukumnya haram kerana dia panggil jihah munfakkah. Apa makna jihah munfakkah? Masalah pakai emas tu haram. Masalah semayang bila cukup syaratnya, cukup rukunnya, cukup caranya, maka hukumnya sah. Ini dia bergabung antara boleh ataupun tak boleh. Tak boleh pakai emas tapi boleh semayang tu kira sah. Inilah dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab Hambali menyatakan tidak sah kerana baginya boleh jadi dengan sebab itu telah berlaku pelanggaran. Walau macam mana pun ini dikiaskan kepada masalah isu seperti pakai kain, curi kain, buat semayang kain hak dia curi itu. Walau macam mana pun kita katakan dalam mazhab kita hukumnya sah. Okey, soalan terakhir sahabat kita tanya daripada Cik Faidi. Dalam beberapa hari ni, sebelum saya jawab soalan akhir, sahabat kita Nazir tanya kalau semayang ujung sana sah semayang Jumaat boleh ke tidak? Kita kata sah, boleh, tak jadi masalah selama mana dia bukan depan kepada Tok Imam. Dia masih lagi di belakang daripada Tok Imam, daripada garisan. Dan ini juga termasuk dalam satu kaedah iza dhaqat tasa', bila mana tempat tu sempit ataupun pemasaran tu sempit boleh diluaskan. Soalan seterusnya daripada Cik Faidi, dalam beberapa hari ini negara kita ditimpa konflik politik khususnya dalam pelantikan pemimpin. Boleh Datuk jelaskan ciri-ciri pemimpin sesuai yang dijadikan pemimpin dan kalau tak keberatan calon-calon yang sesuai dijadikan pemimpin negara? Kalau tuan-tuan mengundi saya akan bagi tahu. Oleh kerana tuan-tuan tak mengundi sama juga dengan saya, tak payahlah. Tengok je, kita doa kat Tuhan. Saya buat banyak kenyataan supaya kita berdoa kat Tuhan. InsyaAllah sahabat kita Tok Imam akan semayang ajak bersama untuk keselamatan negara kita, insya-Allah. Begitu juga kita baca Yasin dan kita doa kepada Allah selamat semua sekali. Bersama kami ni ada soalan-soalan ni sebahagian dalam buku yang kami jawab Imam